Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke-39 yang bermaksud, pada ayat yang ke-22, pada ayat yang ke-22 yang bermaksud, jika demikian, adakah orang-orang yang telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dadanya untuk menerima Islam, lalu ia tetap berada dalam cahaya hidayah petunjuk dari Tuhannya, sama seperti orang yang tertutup mata hatinya dengan selaput kederhakaan, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang keras membatu hatinya daripada menerima peringatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang demikian keadaannya adalah di dalam kesesatan yang nyata. Surah Az-Zumar pada ayat yang ke-22. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihaditsin an sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tukthirul kalam bighairi dzikrillah fa inna kasratal kalami bighairi dzikrillahi ta'ala qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi. Diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memperbanyakkan percakapan melainkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya banyak bercakap selain daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menyebabkan hati seseorang menjadi keras. Sesungguhnya sejauh-jauh manusia daripada Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang hatinya keras. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Muslimin, muslimat sidang penonton kuliah Masjid Sarjana Utama, bersyukur kita kepada Allah pada hari ini dapat sama-sama kita bersua kembali dalam sidang secara live, video, secara rakaman video yang telah dianjurkan oleh Biro Dakwah Masjid Sarjana Utama. Yang mana pada hari ini saya ingin membicarakan tentang topik yang bertajuk kenapakah hati manusia itu menjadi keras. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita berbicara tentang soal hati, sudah tentu ia memainkan peranan yang besar, kerana hati ini adalah tempat tili Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian manusianya. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa paras kamu, tetapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kamu. Tidak cukup lagi dengan itu, hadis Nabi SAW yang lain ada menyatakan tentang soal hati, yang mana hati ini adalah raja bagi segala anggota. Nabi sebut, ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Nabi kata dalam diri manusia ni ada seketul daging. Apabila elok seketul daging, maka eloklah segala-galanya, amalnya, akhlaknya. Apabila seketul daging itu rosak, maka rosaklah amalnya, akhlaknya. Ala wahyal qalb, Nabi kata seketul daging itu adalah hati manusia. Berarti bila kita berbicara tentang soal hati, sudah tentu ia memainkan peranan yang besar untuk kita, dan sudah tentu kita kena fahami bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menilik pada rupa paras kita.
sebaliknya Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita. Maka pada hari ini saya ingin kongsikan sebuah hadis Nabi SAW daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Nabi ada menyatakan bahawa sabdanya, janganlah kamu memperbanyakkan percakapan melainkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkara yang kita nak sebut adalah berkaitan dengan banyak cakap. Apa kena-mengena dengan hati, Ustaz? Sebab kita sudah menyatakan dalam kuliah-kuliah saya di masjid dan juga di tempat-tempat kuliah saya yang lain, hati ini dia adalah mastermind, raja bagi segala anggota, yang dia menguasai mata, telinga, lidah, kedua tangan, perut, kemaluan dan kedua kaki. Bertindaknya anggota-anggota ini mengikut naluri hati. Maka sudah tentu bercakap ini menggunakan lidah. Maka sudah tentulah ia mewakili bagi hatinya. Maka Nabi sebut, jangan kamu banyak cakap melainkan percakapan yang boleh membawa atau mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cakap, dia tak payah cakap yang kosong, yang lara, yang lalai. Kalau dia tak pandai bercakap, lebih baik dia diam. Dan ini yang disebut oleh Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang benar, atau kalau dia tak boleh cakap benda yang elok, benda yang betul, falyasmut, diam, ataupun falyaskut dalam satu riwayat yang lain. Nabi suruh diam. Kenapa? Kerana bila banyak bercakap ini, fa inna kasratal kalami bighairi zikrillahi ta'ala qaswatun lil qalb. Nabi kata bila banyak bercakap ni membawa seseorang itu mana bercakap selain daripada mengingatkan kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah, menyebabkan qaswatul qalb, hati jadi keras. Qaswah ni keras hatinya, penyebab hati seseorang jadi batu. Bila bagi nasihat pun tak mau dengar cakap. Dia seolah-olah bila dia bercakap tu dia seorang je betul. Dia tak boleh terima nasihat orang lain. Ini menunjukkan bahawa qaswatul qalb, punca hati itu menjadi keras adalah sebab kerana bercakap. Kerana percakapan yang tidak ada faedahnya. Maka Nabi sebut, wa inna ab'adan nasi minallahi qalbul qasi. Sesungguhnya orang yang jauh, benar-benar jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada Allah adalah mereka yang banyak cakap, yang hati mereka itu keras. Hati yang keras inilah hati yang jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dengan rahmat Allah, jauh dengan kasih sayang Allah. Maka tuan-tuan muslimin, muslimat sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang saya bacakan hari ini merupakan satu petanda supaya kita sentiasa memelihara dan menjaga mulut kita daripada berkata-kata yang tidak sopan, atau berkata-kata yang lara, atau berkata-kata yang tidak membuatkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kena jaga. Sebab hari ini kita tak bercakap pakai mulut, lebih banyak kita bercakap pakai tangan. Komen-komen dalam Facebook, yang berbagai-bagai komen, semuanya melepaskan hawa nafsu, tidak menggunakan akal yang waras. Disebabkan kenapa? Sebab dah terlalu asyik dah dengan dunia ni, dah terlalu lara dah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terlalu asyik sangat dengan Facebook. Akhirnya bila dia bercakap tak membawa mendekatkan ataupun tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya semakin jauh dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau jauhnya daripada Allah, jauh daripada rahmat Allah. Maka kita kena ambil satu pengajaran daripada hadis Nabi SAW pada hari ini. Jangan membiarkan hati kita menjadi keras. Kerana punca hati menjadi keras kerana bila berkata-kata, perkataan yang kita cakap, yang kita lafazkan, yang kita keluarkan, yang kita nutupkan adalah percakapan yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tolak jauh. Sebab bila bercakap benda yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu punca hati menjadi keras. Kemudian yang kedua, apa yang kita boleh faham daripada apa yang saya nak sampaikan melalui hadis Nabi SAW, iaitu kita, kalau kita tak boleh bercakap benda yang benar, tak boleh cakap benda yang elok, lebih baik kita diam. Ini satu pendekatan yang kita kena ambil. Sebab bila kita diam itu menunjukkan bahawa kita diam bukan tanda kita setuju semua perkara. Tapi diam dengan membawa maksud supaya perkataan kita itu tak dicatat. Kalau kita bercakap yang tak ada faedah, maka dicatat.
sudah tentu kita ni adalah orang-orang yang tergolong, yang lara, yang ghafil, yang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, faktor punca hati menjadi keras adalah disebabkan kerana percakapan yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, kita sebagai orang yang beriman, hati-hati dengan percakapan kita, hati-hati dengan sebaran kita. Kalau hari ini hati-hati dengan komentar kita di dalam Facebook, supaya tidak membawa kepada kesesatan dan juga kealpaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan, hati adalah raja bagi segala anggota. Maka jagalah hati kita, bawalah hati kita untuk dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita dapat segala rahmat Allah yang luas itu, dan jauh kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang kurangnya itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.